Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menjanjikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Berikut merupakan keputusan aksi Liga Perdana Inggeris yang telah berlangsung semalam dan awal pagi tadi, seperti yang dinanti-nantikan oleh semua peminat di tanah air. Brentford mensia-siakan peluang untuk menang selepas Tottenham berjaya bangkit untuk menyingkat mereka seri 2-2. Crystal Palace ditundukkan Fulham 3-0 di laman sendiri. Everton ditewaskan 1-2 di tempat sendiri oleh Wolves. Newcastle mudah menjinakkan Leicester City 3-0. Brighton kembali dengan kemenangan selepas berjaya menewaskan Southampton 3-1. Liverpool kembali mengejar kedudukan 4 terbaik selepas berjaya menewaskan Aston Villa 3-1. Dan Arsenal semakin gegah di puncak Liga selepas berjaya membahas West Ham United 3-1 awal pagi tadi. Andy Robertson pecah rekod baru di EPL. Andy Robertson memecahkan rekod baru di Liga Perdana Inggeris dengan menjadi pemain pertahanan yang mempunyai rekod assist setakat ini. Rekod tersebut dilakukan ketika mereka menewaskan Aston Villa 3-1 di mana perlawanan itu berlangsung di tempat lawan. Bekas pemain Hull City itu kini telah berjaya merekodkan 54 assist, mengatasi rekod bekas pemain Everton dan juga Wigan iaitu Leighton Baines dengan rekod sebelum ini 53 assist. Trent Alexander-Arnold merekodi rapat dengan berada di tempat ketiga dengan 45 assist setakat ini. Turut berada dalam senarai top 10 ialah Kyle Walker dengan 32 assist berada di tempat ke-10 dan Kasar Azpilicueta dengan 35 assist di tempat ke-7. Arsenal garang walaupun tanpa Gabriel Jesus. Arsenal tampil garang dalam aksi pertama mereka selepas rehat Piala Dunia dengan berjaya memendam West Ham United di Emirates dengan jaringan 3-1. West Ham bagaimanapun terlebih dahulu membuka jaringan melalui Said Ben Rahma melalui sepakan penalti pada minit ke-27 perlawanan. Arsenal bermula garang pada separuh masa kedua selepas berjaya menyamakan kedudukan melalui Saka pada minit ke-53 dan hanya 5 minit berselang Martinelli berjaya meletakkan mereka di depan dengan jaringan kedua Arsenal. Jadi Nketiah yang menjadi taruhan Arteta mengembalikan kepercayaan tersebut selepas memastikan kemenangan mereka dengan jaringan ketiga pada minit ke-69 perlawanan. Kemenangan ini meletakkan Arsenal semakin selesa di puncak Liga dengan 40 mata manakala West Ham United masih lagi bergelut di zon penyingkiran. Jesse Lingard kecewa dengan janji palsu Manchester United. Bekas pemain Manchester United itu berkata yang dia kecewa dengan Manchester United selepas dia diberikan janji palsu oleh bekas pasukannya itu yang dikatakan akan membawanya kembali selepas dipinjamkan ke West Ham United musim lalu. Dia merupakan produk akademi Manchester United dan sudah menghabiskan selama 22 tahun di sana sebelum berpindah secara percuma ke Forest pada musim panas yang lalu. Dia yang pernah dipinjamkan ke West Ham United berjaya memberikan aksi yang membanggakan di sana dan apabila dipanggil ke United, dia masih gagal menembusi kesebelasan utama United. Dia akan kembali buat pertama kali ke United selepas berhijrah di mana Nottingham Forest akan bertemu United pada awal pagi esok. Peluang Newcastle United untuk beraksi di Eropah semakin cerah. Newcastle United kini berjaya memintas Manchester City untuk berada di tempat kedua Liga selepas berjaya mengatasi Leicester City 3-0 pada perlawanan pertama mereka selepas berehat panjang semalam. Ini merupakan kali pertama mereka berjaya memenangi 6 perlawanan secara berturut-turut sejak berjaya menyertai semula Liga Perdana Inggeris pada 2017. Bekas penjaga gol Newcastle United, Shay Given, memberikan harapan kepada bekas pasukannya itu untuk menjadi juara Liga selepas aksi yang begitu konsisten yang ditunjukkan oleh anak buah Eddie Howe pada ketika ini. Eddie Howe bagaimanapun masih kekal dengan sasaran mereka untuk berada di kelompok 10 terbaik walaupun peluang untuk mereka terus berada di kedudukan 4 terbaik sudah semakin cerah setakat ini. Permulaan yang positif buat Julian Lopetegui. Wolves berjaya mengatasi Everton 2-1 semalam di tempat lawan walaupun mereka ketinggalan seawal minit ke-7 melalui tandukan Yerry Mina. Forest menyamakan kedudukan pada minit ke-22 dan Ryan Aït-Nouri berjaya menjadikan gol kemenangan mereka pada minit akhir separuh masa kedua sekaligus memberikan 3 mata penting untuk mereka. Lopetegui nyata lega dengan kemenangan ini kerana mereka akhirnya berjaya untuk naik ke tengah ke-18 Liga. Misi seterusnya untuk mereka adalah melayan kunjungan Manchester United pada 31 Disember nanti dan ini sudah pasti akan menjadi ujian besar buat Lopetegui. Antonio Conte kecewa kerana mereka selalu bolos terlebih dahulu. Antonio Conte melahirkan rasa kecewa selepas pasukannya hanya mampu seri 2-2 dengan Brentford yang pada mulanya sudah mendahului mereka 2-0 pada separuh masa pertama. Conte berkata yang mereka sepatutnya menghalang daripada bolos terlebih dahulu kerana ianya memang sukar untuk mengejar daripada belakang. Pasukannya selalu memilih jalan sukar dengan membiarkan lawan menjadikan gol terlebih dahulu sebelum mereka akan cuba mengejarnya kembali. Tetapi itu bukanlah seperti mana yang mereka buat semasa dalam latihan. Mereka akan menerima kunjungan Aston Villa minggu hadapan dan dia berharap yang mereka tidak akan mengulangi kesilapan yang sama lagi selepas ini. Kami mempunyai barisan serangan yang paling kuat di EPL, kata Erik ten Hag. Bos Manchester United, Erik ten Hag, berkata yang mereka mempunyai barisan serangan yang kuat berbanding dengan apa yang pasukan lawan nampak buat masa sekarang ini. Dia berani berkata sedemikian selepas melihat kembali analisis 14 perlawanan terakhir mereka yang dilihat tiada masalah pada bahagian serangan mereka. Cuma masalahnya yang sering dihadapi adalah pemain tidak 100% fit, tidak akan berjaya memberikan 100% impak jika tetap dimainkan dan itu yang dia risaukan kerana sukar untuk mendapatkan kesebelasan utama 100% fit. Dia mengambil contoh pasukannya ketika 100%
100% fit, iaitu semasa mereka berjaya menewaskan Liverpool, Arsenal dan juga Spurs sebelum ini. Dan semakin lama liga berjalan, semakin sukar pemainnya kekal cekal 100%, katanya lagi. Barcelona semakin hampir untuk lanjutkan kontrak Alejandro Balde. Barcelona dilaporkan sudah mencapai kata sepakat dengan Alejandro Balde dalam usaha mereka untuk melanjutkan kontrak pemain itu di sana. Mereka mengambil keputusan untuk tidak membawa masuk pemain baru pada Januari nanti kerana masih belum selesai dalam masalah kewangan mereka. Mereka kini lega kerana hampir berjaya untuk mengekalkan bintang muda itu di sana selepas terdapat beberapa kelab yang cuba memancing pemain itu keluar dengan alasan masalah kewangan yang sedang mereka hadapi sekarang ini. Cody Gakpo sah milik Liverpool. Penyerang PSV Eindhoven yang berusia 23 tahun itu pada mulanya seperti akan menyertai Manchester United yang kini sah milik Liverpool. Menurut sumber daripada Fabrizio Romano, perjanjian antara kedua belah pihak telah pun dicapai dan juga Cody Gakpo akan ke Anfield untuk melengkapkan perjanjian tersebut. Mikhailo Mudryk semakin hampir untuk sertai Arsenal. Pemain Shakhtar Donetsk itu dilaporkan semakin hampir untuk menyertai Arsenal selepas dikatakan sudah mempersetujui syarat-syarat yang telah diberikan dan kini hanya perlu berbincang mengenai iuran perpindahan saja. Setakat ini masih belum ada apa-apa kenyataan rasmi yang dikelakkan oleh kedua belah pihak. Jordan Pickford sedia untuk melanjutkan kontraknya di Everton. Penjaga gol utama pasukan Everton dan juga England, Jordan Pickford, dilaporkan sudah bersedia untuk melanjutkan kontraknya di sana. Dia sebelum ini dikaitkan dengan perpindahan ke Manchester United dan juga Tottenham Hotspur. Telah dinafikan perkara tersebut dengan lanjutan kontrak ini. Kontrak sebenarnya akan tamat pada Jun 2024 nanti. Manchester United semakin hampir untuk dapatkan João Felix. Manchester United diberitakan sudah semakin hampir untuk membawa masuk pemain Atletico Madrid ke Old Trafford dan hanya perlu menunggu kebenaran daripada Atletico Madrid sahaja. Pemain itu dikatakan sudah tidak mempunyai perasaan untuk bermain di sana selepas masalah antara dia dan juga Diego Simon gagal diselesaikan dengan cara yang sepatutnya. Al-Nassr nyatakan minat untuk dapatkan N'Golo Kante. Kelab yang berpangkalan di Arab Saudi itu telah menyertai saingan bersama dengan Barcelona, Juventus dan juga PSG dalam usaha untuk membawa masuk pemain tengah Chelsea iaitu N'Golo Kante. Kante dilihat tidak akan menyambung lagi kontraknya di Chelsea dan Barcelona diberitakan menjadi destinasi kegemaran pemain itu. Al-Nassr bagaimanapun masih lagi dengan tawaran rekod dunia terhadap Cristiano Ronaldo yang masih belum memberikan apa-apa respon mahu menyertai mereka ataupun tidak. So itulah berita untuk kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.